sehingga Allah mengampunkan dosanya. Siapa setara tu? Apa dia? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mana kalau ambil daripada tabarakalladzi biyadihil mulk sampai ke hujung tu 30 ayat. Memang sungguh 30 ayat. Mana lengkap dah dia sebut waktu. Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama kata surah ni surah apa? Surah Tabarakah. Boleh. Sebab apa? Nabi ada sebut Tabarakalladzi biyadihi. Dia tidak kata surah Al-Mulk. Dia tidak kata gitu. Surah Mulk pun boleh juga. Ada juga sebut di tempat lain. Tapi kalau nak sebut gini pun boleh juga. Surah apa dia? Surah Sayaku. Apa dia surah? Misalnya kita kata Bani Israel Subhanalladzi asra misalnya. Surah apa dia? Suratul Kahf. Kaf haya ain sad. Apa dia surah Taha apa? Sebut mula-mula. Itulah nama surah. Boleh kita sebut gitu. Walaupun ada nama lain macam surah Al-Mulk, surah ni itu pun sabit juga di dalam hadis-hadis. Ada di dalam hadis banyak. Daripada sinilah menunjukkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim di awal dia tu bukan satu ayat daripada surah itu. Bukan satu ayat daripada surah itu. Kalau ia merupakan satu ayat dari surah itu, bukan 30, jadi 31. Jadi 31. Berdasarkan hadis ini kita dapat faham hak dalam Quran tu, hak di awal surah tu ada bismillah tu, itu bukan satu ayat daripada surah tu. Ada juga ulama seperti Imam Syafi'i, dia kata tiap-tiap surah tu bismillah tu satu ayat daripada surah tu. Itu pendapat dia. Tapi ulama lain ramai tak setuju. Dia kata tak. Misalnya ni hadis ni, dia sebut 30 tu tak masuk bismillah. Kalau masuk bismillah, dia tidak kata 30, 31. Ini menunjukkan bismillah tu tidak termasuk. Kalau tidak termasuk, dia tu sebagai gapo? Sebagai gapo? Mula kita sebenarnya sudah lalu dah, sudah bincang dah, tapi takut tak ingat. Sebut semulalah sepintas lalu. Iaitu ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Imam Malik mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di mana-mana surah pun ia bukan satu ayat daripada surah itu. Tak. Hanya ada tu untuk tabarruk, berkat saja. Untuk berkat saja, ambil berkat saja. Hak Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah tu pun bukan satu ayat daripada surah tu, kecuali hak dalam itulah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam ayat tu, hak tu sebagai ayat Quran. Hak lain-lain tak, kata dia. Tetapi pendapat dia tu dibantah oleh orang lain pula. Kalau tidak ayat Quran, apa ada dalam Quran? Hak lebih moleknya, paling molek dalam banyak-banyak tu, iaitu bismillah ni pun sebagai ayat Quran juga, tetapi ia bukan satu bahagian daripada tiap-tiap surah. Ayat Quran juga, tapi ia bukan satu bahagian daripada surah, bukan satu ayat daripada surah, tapi ayat Quran yang tersendiri yang Allah SWT bui untuk memisahkan satu surah dengan surah yang lain. Itu maksudnya ayat Quran juga. Kalau tidak Quran, apa boleh letak sekali? Orang tak akan tulis, tidak akan letak lagu tu. Bukan apa ni, seperti Imam Malik, dia kata tak. Dengan sebab itu dia tak baca. Dia tak baca sungguh. Fatihah tu pun, Qahar pun tak baca. Alhamdulillah selalu. Hak lain-lain pun surah tu pun tak baca bismillah. Tak ada. Bagi hak tu untuk berkat saja. Lepas tu apa yang kita buat dalam Quran? Dah Nabi bubuh. Untuk berkat apa ya? Dah Nabi bubuh. Nabi ajar lagu tu. Dia tulis masa dia tu, depan dia tu lagu tu. Dah dia terima lah. Tapi kita tak boleh kata ia sebahagian daripada Quran. Hak tu hak Nabi bubuh. Itu pendapat dia lah. Imam Syafi'i kata sebahagian daripada tiap-tiap surah. Itu pendapat dia. Tapi hak lebih kemah dan hak paling baik yang seperti kita kata tadi, hak ni ayat Quran juga. Memang untuk berkat, tapi ia tu ayat Quran juga, tapi ia bukan satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Bukan satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Tetapi hak dalam Fatihah tu, hak tu sebagai satu juzuk daripada Fatihah kau tidak, hak tu pun khilaf banyak lagi.
Maknanya disebut. Baiklah, kalau surah Fatihah tu dia kata dia sebut 7 ayat. Kalau tidak masuk bismillah, atas satulah. Orang yang mengatakan ia satu juzuk daripada Fatihah sebab 7. Kalau tak masuk tu jadi 9. Jadi 9, tidak 7. Pula. Dengan sebab itu dia kata 7. Jadi Imam Malik dan orang-orang lain yang sependapat dengan dia tu, dia kata tak termasuk tu. Cuma dia bagi dua hak situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Situ sah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknanya situ tu ada dua situ. Bila pecah dua situ jadi 7. Situ dia bagi ikut tu. Lepas tu mungkin kita kata dah, apa maknanya? Hak ni kata 7. 7 tu kira dengan hak ni. Hak ni kata 7 juga, tapi kira 7 tu semua sepakat belaka dah. 7 ayat tu. Cuma dia kira sini. Apa makna ni? Siapa dia ayat lagu tu pula? Kita kata surah Fatihah itu turun beberapa kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya dikira sekali dengan hak tu. Ada ketikanya tidak dikira dengan hak tu. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Mana ada kalanya satu-satu surah tu dia beberapa kali turun. Termasuk surah Fatihah. Jadi kali ni dia kira hak ni. Kali ni tidak kira hak ni. Mana hak tu pun boleh juga. Tapi bismillah tu tetap ada orang yang tidak kira dia tu sebagai satu bahagian daripada Fatihah. Dia kata bismillah, situ ada juga. Ada juga. Cuma sebagai satu juzuk daripada surah Fatihah tu kan tidak. Itu saja. Situ tetap ada. Dari segi tulisan dalam Quran, bila kita tulis, bila kita cetak, mesti kena ada lagu tu. Cuma nak dianggap sebagai satu bahagian daripada surah. Itu saja yang khilaf. Apa jadi khilaf? Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Tentang bilangan tak ada khilaf. Tentang hak mana nak kira lagu mana. Jawabnya seperti tadi lah. Ada ketikanya kepada Nabi dia turun gini. Pada kali ni gitu maksud dia. Pada kali ni gini pula maksud dia. Ini kedua-duanya boleh. Dan Nabi SAW terima kedua. Boleh lah. Dengan sebab itu dalam setengah-setengah Quran yang ada ni, tapi hak tempat kita ni kebanyakan yang tersebar tu bismillah satu. Dalam Fatihah tu satu. Mana ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, 2. Dia gitu. Setengah-setengah nuskhah Quran ini Bismillahirrahmanirrahim dia tak ada tulis kau satu. Alhamdulillahirabbil alamin, situ baru tulis satu. Betul kedua. Betul kedua. Kedua-duanya betul, tidak salah. Bab tafri'i abwabis sujud wa kam sajdatan fil Quran. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.